Hello, Assalamualaikum. Okey, bertemu kita lagi dalam channel saya. Dan pada episod kali ini saya nak bagi sedikit pandangan mengenai satu peranti yang bakal dikeluarkan tidak lama lagi, iaitu Poco F2 Pro. Kemunculan anak syarikat Xiaomi iaitu Poco sedikit sebanyak dah menjadikan industri smartphone ini menarik. Spek ala flagship dengan harga seperti peranti lingkungan pertengahan ini berjaya menjadikan peranti Poco F1 menjadi buah mulut semua peminat dunia smartphone. 2 tahun kemudian, kita bakal menerima pengganti kepada pembunuh flagship Poco F1 iaitu Poco F2 Pro. Reka bentuk peranti ini telah diambil dari Redmi K30 Pro yang baru dikeluarkan pada tahun ini juga. Saya akan bagi pendapat sedikit berkenaan peranti ini. So, stay tune sehingga punca video ini. Peranti Poco F2 Pro ini didatangkan dengan skrin bersaiz 6.67 inci beresolusi 1080x2400 iaitu Full HD+. Bahagian depan dan belakang peranti ini dilindungi oleh Gorilla Glass 5 dengan bingkai sisi diperbuat dari aluminium. Peranti ini juga menyokong HDR10+ yang memberikan kualiti video dan gambar yang lebih vibrant. Tiada sokongan high refresh rate screen seperti flagship 2020 yang lain. Peranti ini menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 865 7nm Plus seperti flagship yang lain. RAM yang boleh dipilih adalah antara 6GB LPDDR4 dengan storage 128GB atau 8GB LPDDR5 dengan storage 256GB dan tiada slot kad SD. Kedua-dua pilihan ini menggunakan UFS 3.1 storage yang mempunyai keupayaan read atau write yang lebih pantas berbanding UFS 2.1. Dalam jabatan kamera pula, peranti ini dilengkapi dengan quad camera setup iaitu 4 kamera, 64MP f1.9 Sony IMX686 sensor sebagai kamera utama, 5MP f2.2 telefoto makro, 13MP f2.4 ultra luas, 2MP f2.4 sensor kedalaman dengan kebolehan merakam video sehingga 4K resolusi pada 30 frame per saat. Kamera hadapan bermotor di bahagian atas dilengkapi dengan lensa 20MP sensor yang berfungsi sebagai kamera pandang hadapan atau kamera swafoto. Pembesar suara pula terletak di bahagian bawah dengan kehadiran 3.5mm jack phone kepala. Fungsi-fungsi lain peranti ini termasuklah sedia 5G, NFC, infrared dan Type-C USB port. Fungsi cap jari pula terletak di bahagian bawah paparan dan menggunakan teknologi optik. Bateri peranti ini bersaiz 4700mAh dengan fungsi pengecasan pantas 30W yang mampu mengecas penuh peranti sepantas 63 minit. Warna pilihan pula adalah Neon Blue, Phantom White, Electric Purple dan Cyber Grey. Ini kalau tukar nama jadi bahasa Melayu memang pelik bunyinya. Biru neon, putih hantu, ungu elektrik dan kelabu cyber. Tak kepelik tu. Itulah dia spesifikasi peranti ini. So, apa pula pendapat saya mengenai telefon atau peranti ini? Well, nombor 1, kehadiran kamera bermotor pada peranti ini telah memberikan pengalaman paparan yang penuh kepada pengguna. Tapi, ini mungkin boleh mendatangkan masalah kepada motor kamera peranti ini dengan kehadiran habuk dan pasir yang dikhawatiri boleh merosakkan motor kamera peranti ini. Yang kedua, tanpa high refresh rate screen, peranti ini mampu bertahan sehingga 7 jam screen on time berbanding peranti yang menggunakan high refresh rate screen. Tapi bagi korang yang sudah pun menggunakan peranti dengan high refresh rate, mungkin suka untuk korang masukkan peranti ini dalam senarai peranti pilihan korang. Yang ketiga, chip pemprosesan Snapdragon 865 ini adalah sedia 5G. Jadi harga peranti memang takkan sama dengan Poco F1 kerana peranti yang menggunakan chip 5G ini memang akan kosnya tinggi kerana untuk buat chip ini memang mahal lagi lah setakat ini. Yang keempat, memandangkan reka bentuk peranti ini diambil dari Redmi K30 Pro yang berharga 2,200 ke atas. Jadi harapan untuk lihat harga peranti ini bawah 2,000 sangatlah nipis. Jika Poco bertindak dengan menghasilkan reka bentuk mereka yang sendiri, mungkin kos dapat direndahkan bawah RM2,000, tapi ini semua hanya tinggal angan-angan sajalah. Harga permulaan peranti ini ialah €500 lebih kurang. So, adakah peranti ini masih lagi dianggap sebagai flagship killer? Itu terpulang kepada anda. Bagi saya, Poco F2 Pro bukan lagi flagship killer yang diharapkan.
Ini adalah langkah yang sebiji macam OnePlus dulu. Yang ada satu ketika dulu pernah dinobatkan sebagai flagship killer. Selang beberapa tahun, OnePlus 8 pun keluar dan OnePlus 8 dah pun menjadi sebuah peranti flagship dan bukan lagi flagship killer. Okay, itu sahaja daripada saya. Sebarang pandangan atau soalan boleh dilontarkan di bahagian komen atau boleh terus mesej saya secara personal. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Itu saja, until next time, bye bye.